Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah mau klik video ini. Oke guys, kembali dengan video reaction aku malam hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Stay safe, tetap diam di rumah. Jangan dulu keluar rumah kalau gak penting, karena sekarang kondisinya masih belum baik ya guys. Lebih baik kalian diam di rumah, banyak-banyakin nonton video reaction aku gitu. Lanjut ke videonya. Di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support aku, sudah dukung aku, sudah nyemangatin aku setiap harinya. Kalian bisa lihat sendiri guys, di belakang aku udah ada silver play button. Ini merupakan bukti dukungan dari kalian. Ini merupakan bukti kerja keras kita selama ini guys. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Tanpa kalian, tanpa support dari kalian, mustahil aku bisa sampai ke titik ini. Tapi pesan aku, jangan dulu berpuas hati guys. Di depan masih banyak banget penghargaan-penghargaan yang lain. Ada gold play button, ada diamond play button. Makanya yuk semangat, kita pasti bisa mendapatkan itu. Maka dari itu teman-teman harus banget dukung channel aku dengan cara klik subscribe bawah. Bantu untuk mencapai 200.000 subscriber dulu deh, karena udah bentar lagi mencapai 200.000 gitu. Jadi di video kali ini aku mau kembali nge-reaction video requestan yang aku terima akhir-akhir ini. Banyak banget yang request nih, orang Malaysia yang bilang katanya, Kak, reaction video Fakta terbaru. Kak, Fakta udah upload video terbaru dan itu wajib banget di reaction gitu. banyak banget DM yang masuk di kolom komentar YouTube, semuanya request tentang video ini. Jadi ini ada 10 barangan terkenal di dunia yang dicipta orang Malaysia yang orang tak tahu gitu guys. So memang menarik sih judulnya gitu ya. Aku juga pengen tahu ada barangan apa saja. Maka dari itu sekarang kita langsung lihat saja video. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah diadu-adukan. Komen saja dekat bawah. Dalam dunia serba moden ini, terdapat banyak barangan ataupun teknologi yang telah dicipta bagi memudahkan kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, Thermomix. Fakta kagum gila bila pertama kali tengok teknologi canggih ini, di mana ia akan memasak apa saja yang kita mahukan, di mana terdapat lebih 1000 resepi disediakan. Kita hanya perlu masukkan bahan-bahan je. Tapi korang tahu tak, terdapat juga barangan harian yang kita gunakan sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri. Malah ciptaan ini juga turut digunakan di seluruh dunia. Penasaran aku. Oleh itu dalam video kali ini, Fakta akan senaraikan pelbagai barangan harian dan teknologi yang terkenal di seluruh dunia yang dicipta oleh orang Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom mulakan lawatan ke pameran 10 barangan terkenal di dunia cipta orang Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa linknya tekan ada loceng di deskripsi aku. Fakta subscribe, Fakta subscribe. 10. Number 10. Alat rebus telur separuh masak. Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan? Alat ini kebiasaannya Aku baru lihat, aku baru lihat. kopitiam, mama, hotel, mahupun rumah korang sendiri. Alat ini digunakan bagi memudahkan kita untuk menghasilkan telur separuh masak. Oh, untuk telur setengah matang ya. Alat ini sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia. Datuk Hiu Ahkau mendapat idea untuk mencipta alat ini semasa beliau bekerja sebagai pengendali jentolak pada tahun 1973, di mana beliau dan pasukannya melakukan eksperimen cara-cara untuk merebus telur separuh masak yang sempurna untuk sarapan pagi. Namun kalau korang nak tahu, kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur. Selain alat rebus telur, beliau juga ada mencipta alatan lain seperti alat penghalau nyamuk semula jadi, anti-moss, dan soket pintar HAK, di mana soket ini tidak akan berfungsi jika palam atau plug tidak dimasukkan ke dalamnya. Terbaiklah. Wih, best lah. Tapi aku yang sebelumnya belum nyampe. Stem cop getah. Sebelum wujudnya Polyclone, kebiasaannya untuk menyiapkan sebuah stem cop getah boleh memakan masa sehingga seminggu, disebabkan idea Robert Young yang mengadaptasi teknologi percetakan yang beliau jumpa di Jepun. Maka terciptalah Polyclone, iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah dengan kadar segera. Oh my god, menariknya, stempel dari Malaysia telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1994 di Geneva. Wow. Selain Polyclone, beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk, baja, inkubator telur
dan alat untuk membolehkan orang buta menaip menggunakan telefon pintar, di mana alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya. 8. Telefon pintar orang buta. Masih lagi alat ciptaan Robert Young, Braille Vision Touch merupakan alat yang membolehkan orang buta menggunakan telefon pintar dengan mudah dan pantas, di mana mereka boleh menaip sepantas orang yang boleh melihat telefon. Alat ini berfungsi dengan pengguna perlu memuat naik aplikasi Vision Touch yang terdapat di Google Play, di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin. Kemudian pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditampal pada skrin telefon, di mana pada pelekat ini terdapat tanda yang bertepatan dengan susunan aplikasi Vision Touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti kedudukan papan kekunci pada skrin. Yang menariknya, tapi keren, alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan, menghantar mesej dengan cepat dan tepat, mengenal pasti kedudukan aplikasi di telefon mereka, dan melayari laman web seperti Wikipedia dan portal berita. Keren loh, sumpah. Mantap. Yang ini mantap nih menurut aku, soalnya berguna banget. Dinding Nehemiah. Apa nih? Gak tahu. Fak tahu yakin korang mesti pernah nampak dinding ni. Lagi-lagi jika korang memandu di sebelah jambat. Maksudnya? Dinding Nehemiah merupakan struktur yang terdiri daripada kepingan batu bata berbentuk heksagon yang disusun mengikut susunan seperti sarang lebah sebelum diisi dengan tanah. Dinding ini dicipta untuk mengukuhkan tanah yang cerun semasa pembinaan jalan raya di kawasan pegunungan. Dinding yang dicipta oleh anak Malaysia, Dr. Nehemiah Lee ini diinspirasikan dari konsep arkitek Perancis Henry Vidal, iaitu The Principle of Reinforced Earth. Apa yang lebih membanggakan, ciptaan ini bukan sahaja digunakan di Malaysia, malah turut diguna pakai di negara luar seperti Singapura, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka dan India. Guys, ini keren banget tahu orang Malaysia. Mesin air automatik. Siapa pernah guna mesin ni? Fak tahu selalu guna tau. Oh my god, merinding. Benar dapat air 1 liter. Kalau korang nak tahu, mesin penapis air automatik ini dicipta oleh seorang pereka tempatan, iaitu Oi Seng Chi, di mana ciptaannya telah membantu memudahkan ramai orang awam termasuk pelajar. Mesin penapis air ini kebiasaannya boleh dijumpai di kawasan lot kedai, perumahan dan juga di universiti. Fak tahu ingat lagi, dulu-dulu sebelum ada mesin ini, kalau nak minum air kosong, mesti kena masak air dulu. Lepas tu simpan banyak-banyak dalam botol. Kalau nak air sejuk, kena simpan dalam peti ais. Paling geram bila ada adik-beradik yang dah habiskan air tapi tak reti nak isi balik. Fak tahu. Baru kita tahu itu dari Malaysia. Pernah tak bila korang suruh kawan korang ambilkan gambar, tapi muka korang kabur? Pada tahun 2006, seorang profesor dari Universiti California yang juga merupakan orang Malaysia bernama Ren Eng telah mencipta sebuah kamera di mana korang tak perlu risau lagi kalau kawan korang tangkap gambar kabur. Jadi gimana nih? Belum terlalu paham aku. Kamera Lytro merupakan sebuah kamera plenoptik yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar walaupun setelah korang menangkapnya. Apa yang menakjubkan, kamera ini telah mendapat sambutan dari seluruh dunia sehingga ia dikatakan telah mengubah dunia sinematografi. Bangga betul rasanya. Bolehlah buat video TikTok banyak-banyak. Malaysia ni bos, ada lawan kah? Anjay. Ya hebat ya, penemuannya tuh unik-unik. Biodiesel musim sejuk. Dalam banyak-banyak pencipta di dalam video kali ini, pencipta nombor 4 merupakan satu-satunya pencipta dari kaum wanita. Datuk Dr. Chu Yuen Mei merupakan orang Malaysia yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Hebatnya. Apa yang menariknya, bahan api yang akan beku pada suhu di bawah 15 darjah Celsius ini telah berjaya dihasilkan dengan kelebihan kali sejuk, di mana ia sesuai digunakan untuk negara yang beriklim sejuk
Siapa sangka Soalnya di Indonesia banyak semua kelapa kereta sawit kini selalu boleh diimpor-impor bergerak gitu. menggunakan minyak sawit untuk menjaga alam sekitar yang lebih Mantap, bersih. guys. Pada tahun 2014, pengarah The Malaysian Palm Oil Board yang berasal dari Penang ini juga telah menerima anugerah The Merdeka Award. Tabiklah. Best lah gila. Nomor 3. Sistem solar mikro. Kalau korang tengok pemanas air solar yang banyak digunakan sekarang, Ya Allah, mesti korang dari fikir Malaysia ini. itu teknologi dari Jepun atau Amerika Syarikat, kan? Ya Allah, benar. Percaya tak korang kalau Faktau katakan teknologi itu sebenarnya adalah dari Malaysia dan dicipta oleh seorang arkitek dari Malaysia, iaitu Teo Siang Tee. Sistem solar mikro atau pemanas air berkuasa solar merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memanaskan air untuk kegunaan harian dengan menggunakan Malaysia, cahaya matahari. bos, Malaysia. Idea ini bermula ketika Teo berada di Himalaya, Nepal, ketika beliau sedang membangunkan sebuah projek di kawasan pedalaman di mana projek itu memerlukan pemanas air yang boleh berfungsi tanpa elektrik. Dari situlah lahirnya idea untuk mencipta pemanas air solar ini. Pada awalnya, ramai yang meragui ciptaan Teo dan mereka mengatakan bahawa ia tidak boleh dilakukan. It could not be done because there were no solar water heaters in the world. Siapa sangka Water heater. 10 tahun kemudian teknologi ciptaannya digunakan di seluruh dunia. Mantap tuan, mantap gila. 2. Sumpah. Nomor 2 nih excited banget. USB drive. Oh my god. Betul apa yang korang dengar? Fakta pun terkejut. Wow. USB drive atau lebih dikenali sebagai pen drive. Kalau di Indonesia flash disk gitu. Bersaiz kecil yang digunakan untuk menyimpan data. My god, dan ini boleh Malaysia dibawa anjir, ke sumpah mana merinding. saja. Apa yang mengejutkan? Peranti yang sering kali kita gunakan lagi-lagi masa belajar boleh gila jadinya kalau hilang benda ni. Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia dari Selangor, iaitu Puah Kin Seng. Ia mula dicipta pada sekitar antara tahun 1998 hingga 2000 oleh Puah yang memiliki sebuah syarikat elektronik di Taiwan yang bernama Phison Electronics. Walau bagaimanapun banyak syarikat yang mendakwa bahawa mereka merupakan pencipta pertama USB drive sehingga membawa Gokil, kepada ini kes gokil mahkamah. nih. Kalau korang nak tahu, Keren sebelum gitu. USB drive dicipta, kita menggunakan CD dan disket Ya, untuk yang menyimpan data. ribet Faktau gitu. dulu pernah main game Pokemon guna disket tau. 1. Wow, number 1. Pelitup muka. Seperti Apa korang pelitup sedia muka? maklum, zaman kita sekarang merupakan zaman Masker? di mana pelitup muka merupakan perkara yang wajib dipakai untuk melindungi Dari diri Malaysia? kita dari virus berbahaya. Oh my god. Pernah tak korang terfikir siapa sebenarnya pencipta pelitup muka yang kita pakai sekarang ni? Pada tahun 1910 telah tular wabak Manchuria di barat laut China yang telah meragut 60,000 nyawa. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Lian-teh yang merupakan seorang doktor dari Malaysia untuk menyiasat penyakit tersebut dan ternyata ia tersebar melalui pernafasan manusia. Oleh itu, beliau telah mencipta topeng pembedahan khas dengan kapas dan kain kasar serta menambah beberapa lapisan kain untuk menapis udara, dan ciptaan beliau ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Wow. Sejak dari itulah pelitup muka ciptaan beliau digunakan di seluruh dunia sehinggalah sekarang. Dr. Wu Lian-teh yang berasal dari Penang ini juga telah mendapat anugerah Nobel dalam bidang fisiologi atau perubatan pada tahun 1935. Beliau juga merupakan penulis kepada buku yang bertajuk Plague Fighter, The Autobiography of a Modern Chinese Physician. Apa yang menariknya, pada 10 Mac 2021, Google telah memberikan penghormatan kepada beliau sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Bangga betul rasakan bila hasil ciptaan rakyat Malaysia diakui dan digunakan di seluruh dunia. Ada tak lagi mana-mana hasil ciptaan Malaysia yang Fakta terlepas pandang? Korang boleh komen di bawah dan mungkin Fakta boleh buat part 2. Boleh buat apa tuh kayaknya. Don't forget to subscribe, please. Subscribe Faktau, please. Dukung Faktau channel. Guys, menarik banget videonya Faktau nih, sumpah. Sumpah kaget tuh nomor 2, nomor 1 bikin shock banget. Gak nyangka.
gak nyangka dari Malaysia loh gitu. Itu barangan yang memang sering banget aku gunakan gitu, dan bahkan semua orang gunakan saat ini pasti nomor 1 itu. Wow. Aku gak nyangka banget, tapi memang itu kenyataannya guys. Malaysia tuh bukan kaleng-kaleng, anjir, gila. Banyak banget bakat-bakat di Malaysia, banyak banget karya-karya yang terlahir dari negara Malaysia gitu. So buat teman-teman warga Malaysia, saya rasa kalian perlu berbangga banget sih lahir di negara yang bisa banyak memberikan dampak untuk negara lain gitu, dampak baik tentunya. Keren banget. Fakta Channel, terima kasih udah menyuguhkan video sekeren ini. Pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Fakta, linknya ada di deskripsi video aku. Oke, saya Adam Pervi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.